Terima kasih Yang Berhormat Kapa. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Kepung. Silakan. Ya, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya ingin membahaskan beberapa perkara berkenaan Belanjawan 2022 ini. Antara perkara yang ingin saya ketengahkan adalah peruntukan belanjawan bagi golongan Bumiputera dan bukan Bumiputera dan juga peruntukan bagi Kementerian Wilayah Persekutuan serta isu berkaitan kontrak 5G. Malaysia adalah satu-satunya negara yang merangka perbelanjaan berdasarkan bangsa. Mengikut Belanjawan 2022, sebanyak 11.4 bilion ringgit Malaysia telah diperuntukkan untuk golongan Bumiputera, manakala bagi golongan bukan Bumiputera hanya sebanyak 300 juta ringgit Malaysia. Secara beratusannya, jumlah yang diterima oleh golongan bukan Bumiputera ini adalah dalam lingkungan 2.6% sahaja. Mengikut laporan yang disediakan oleh penanalisa ekonomi, jika kita pecahkan angka tersebut bagi setiap individu Bumiputera, jumlah golongan Bumiputera yang terima setiap seorang adalah RM557 Malaysia. Manakala bagi golongan bukan Bumiputera, seorang individu berbangsa Cina hanya akan menerima RM15 Malaysia sahaja. Dan seorang individu berbangsa India akan menerima RM75 sahaja. Persoalan yang perlu pihak kerajaan jawab di Dewan Yang Mulia ini adalah mengapakah belanjawan berdasarkan bangsa ini masih diteruskan, sedangkan jumlah yang kita lihat ini sudah terang lagi bersulur, tidak ada pengagihannya. Apakah semangat keluarga Malaysia yang pihak kerajaan perjuangkan adil sekiranya peruntukan adalah berdasarkan klasifikasi Bumiputera atau bukan Bumiputera? Adakah golongan bukan Bumiputera dianggap sebagai anak angkat atau anak tiri sehinggakan peruntukan untuk mereka ini begitu kecil nilai sahaja, 2.6% sahaja? Jikalau kita lihat tahun-tahun sebelum ini juga, lebih kurang 30 bilion ringgit Malaysia telah dibelanjakan untuk golongan Bumiputera. Namun begitu, di manakah wang tersebut dibelanjakan? Memenangkan banyak lagi golongan kelas B40 adalah dalam kalangan Bumiputera. Kita tidak asing lagi dengan berita berkenaan golongan-golongan B40 dari negeri Kelantan dan Terengganu. Mereka ini semua golongan Bumiputera yang mana peruntukan belanja mereka berbilion-bilion, tetapi ramai daripada mereka masih tinggal di dalam keadaan yang miskin. Mana pergi duitnya? Ini menteri-menteri PAS mesti mahu jawab. Suka atau tidak, realiti yang kita lihat ketika ini adalah wang-wang yang telah dibelanjakan ini telah disalurkan kepada mereka yang kaya raya atau kepada kroni-kroni tertentu. Misalnya, Universiti Institut Teknologi Mara, UiTM, mendapat peruntukan sebanyak 1.7 bilion ringgit Malaysia. Walaupun ramai anak-anak daripada keluarga B40 Bumiputera kini mendapat tempat di universiti ini, tidak dinafikan masih ada yang kaya raya, malahan ada anak Tan Sri dan Dato' Sri dari golongan Bumiputera yang menuntut di institut pengajian ini. Ini baru contoh kecil, tetapi perkara ini sudah berlaluan sekian lamanya. UiTM dibina untuk memberi ruang dan peluang kepada anak-anak Bumiputera yang miskin, tetapi ada juga yang tamat haluba mengambil peluang untuk berada di dalam institut ini. Jikalau ini adalah situasi yang berlaku terhadap mereka yang dari kalangan Bumiputera, bagaimana pula mereka yang bukan dari golongan bukan Bumiputera? Sudah tiba masanya untuk kita nilai semula peruntukan-peruntukan kerajaan dalam membantu komuniti-komuniti tertentu. Kita perlu lari daripada belanjawan bangsa dan memperuntukkan perbelanjaan bagi mereka dari golongan yang benar-benar memerlukan tanpa mengira kaum dan agama. Kemiskinan ini tidak mengenal bangsa atau agama dan ramai individu dari golongan bukan Bumiputera yang diselubungi kemiskinan. Mengikut data yang disediakan oleh pihak Jabatan Perangkaan Malaysia, jurang pendapatan kaya dan miskin semakin melebar. Pasca pandemik COVID-19, kita dapat lihat semakin ramai orang tidak mengira bangsa menjadi miskin. Bukan sahaja miskin, malahan ada yang menjadi miskin tegak.
Di kawasan Parlimen Kepong sahaja, terdapat ramai individu dari golongan B40 yang terdiri daripada bangsa Cina dan India. Melihat kepada situasi ini, apakah masih rasional perangkaan belanjawan ini berdasarkan bangsa? Seterusnya, beralih kepada perkara kedua yang ingin saya ketengahkan adalah berkenaan belanjawan di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan. Sebagaimana yang diketahui sidang Dewan Rakyat, peruntukan perbelanjaan bagi Kementerian Wilayah Persekutuan bagi kali ini adalah dalam anggaran 670 juta ringgit Malaysia. Jumlah ini sekiranya dibandingkan dengan belanjawan tahun lalu adalah perkurangan sebanyak lebih kurang 280 juta ringgit Malaysia. Namun di dalam pengkurangan tersebut, masih ada subsektor yang mana peruntukannya perlu dijelaskan. Sebagai contohnya, sebanyak 3,606,200 ringgit telah diperuntukkan bagi kerja-kerja perancangan dan pembangunan pengurusan. Akan tetapi, apakah perbezaan peruntukan ini sekiranya kita bandingkan dengan peruntukan yang diterima oleh badan-badan seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Perbadanan Putrajaya, Perbadanan Labuan dan juga Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Difahamkan adalah badan-badan yang tersebut masing-masing menerima belanjawan berkenaan perancangan dan pembangunan pengurusan. Jelas di sini kita dapat lihat keperluan untuk pihak Kementerian Wilayah Persekutuan memperincikan subsection ini bagi memberi gambaran jelas apakah yang dimasukkan dengan perancangan dan pembangunan pengurusan. Sekilas pandang ke dalam teks belanjawan 2022 ini, penyataan perbelanjaan yang tertera masih sama-sama. Apakah projek-projek yang bakal menggunakan peruntukan ini? Siapakah individu-individu yang terlibat dalam melaksanakan projek-projek di bawah peruntukan Kementerian Wilayah Persekutuan ini? Ini semua adalah butiran yang perlu diperincikan dan dijelaskan kepada orang ramai. Kalau boleh, sampai skru jenis apa yang dipakai pun perlu diberitahu. Setelah sekian lamanya peruntukan ini dirangka sebegitu, oleh yang demikian orang ramai perlu tahu apakah duit tersebut diguna pakai oleh Kementerian Wilayah Persekutuan selama belanjawan negara sebelum ini. Misalnya, jika kita lihat pelaksanaan projek River of Life dengan izin yang dijalankan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan, projek ini sudah bermula dari tahun 2011. Tapi sehingga ke hari ini, setelah 10 tahun, projek tersebut masih berada di dalam fasa pembinaan. Sepuluh tahun lamanya, tetapi perubahan yang kita lihat sangat kecil. Kebanyakan kerja-kerja melibatkan River of Life ini banyak ditumpukan di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Wah, belanja untuk projek ini besar. Setiap kali belanjawan tahunan diumumkan, belanjawan tahun ini memperuntukkan 225 juta ringgit. Sewage non-river dan River Life ini sepatutnya projek yang melibatkan cabang-cabang sungai yang terdapat di sekitar Kuala Lumpur. Tetapi di Sungai Keluh dan Sungai Jinjang di Kepong, misalnya, masih kotor dan tiada usaha untuk mencantikkan sungai-sungai tersebut. Apabila minta untuk diuruskan dan dinaik taraf, dipindahkan pula tanggungjawab tersebut kepada jabatan atau kementerian lain. Berpusing-pusing arahannya. Projek menelan belanja berjuta-juta ringgit saban tahun, tetapi sampah plastik oranye dan merah jambu pasar malam dilihat berterapungan di sungai. Kalau di pantai kita ada oboh-oboh, di sungai di kawasan Kuala Lumpur kita ada plastik-plastik. Banyak lagi program-program yang boleh dijalankan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dengan manfaat daripada belanjawan 2022 ini. Sebagai contoh, saya mencadangkan kepada Kementerian Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan agar ibu kota Kuala Lumpur dijadikan sebagai hub e-games dengan izin. Ini adalah antara aktiviti yang agak masuk dalam kalangan anak muda dan kita sudah lihat bahawanya permintaan tersebut sudah pun wujud dan besar. Negara seperti Singapura telah pun berjaya menjadi hub untuk e-games. Justru itu,
Tiada masalah untuk negara kita melakukan perkara yang sama sekaligus meletakkan nama Malaysia di antara hub e-games terbesar di Asia. Ada pakar ekonomi mengadakan tema bloated budget dengan izin adalah tema yang menggambarkan belanjawan kali ini. Belanja punya belanja tanpa memikirkan akibat. Contohnya, belanja untuk naik taraf khidmat 5G di negara kita besar, tapi semalam ada laporan berita yang mengatakan tiada syarikat telekomunikasi yang berhasrat, yang sanggup menggunakan khidmat 5G negara kita di atas dasar ketelusan dan harga yang mahal. Saya cadang agar isu ini dimaklumkan oleh pengurusan tertinggi Digital Nasional Berhad kepada semua ahli parlimen melalui satu taklimat khusus yang akan diadakan secepat mungkin. Akhirnya, memandangkan Malaysia telah dilanda wabak penyakit COVID-19 pada tahun 2020 dan tahun ini, sudah semestinya kebanyakan program yang dirancangkan oleh semua kementerian bagi tahun tersebut, iaitu tahun lalu dan tahun ini, sudah ditangguhkan. Justerus, di manakah baki belanja yang tinggal dan adakah baki tersebut diguna pakai atau brought forward di belanjawan ini? Jumlah yang diperuntukkan tiap-tiap tahun bukanlah jumlah yang sedikit, ratusan juta ringgit jumlahnya. Dalam pada itu, pada 28 hari bulan Oktober, Ketua Audit Negara Tuan Nik Abdul Majid telah mengumumkan bahawa sebanyak 620 juta dan 70 ribu ringgit telah hilang atau dibazirkan kerana ketidakpatuhan kementerian dan Jabatan Persekutuan dengan pengurusan kewangan. Pepatah masuk yang meniti dari bibir ke bibir apabila orang awam meminta buat program atau projek adalah tahun ini tak ada peruntukan. Bukan tiada, tetapi asyik dibazirkan dan disonglap oleh kroni-kroni dan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu, saya minta semua kementerian menjelaskan baki balance peruntukan yang tinggal bagi tahun 2020 dan tahun ini. Sekiranya tiada balance, di mana belanjanya? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kepong. Kerana saya jemput Yang Berhormat